Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina dengan dosa-dosa. InsyaAllah pada pagi ini, sebelum memulakan kuliah, marilah kita sama-sama meniatkan dalam hati kita untuk mendengarnya atau menontonnya, untuk kita mengubah diri kita insya-Allah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang lebih baik, supaya kita beramal sesudah daripada ini semuanya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimahnya, ahli-ahli pejuang kebenaran atau ahli jamaah kebenaran Fatah At-Tamimi, jamaah kebenaran Imamul Mahdi. Samalah tu. Imam Mahdi ada kaitan dengan Fatah At-Tamimi, Fatah At-Tamimi ada kaitan dengan Imamul Mahdi. Fatah At-Tamimi akan dapat kuasa negara, saya ulang untuk kesekian kalinya, dengan secara aman, tak ada gaduh, tak ada perang. Dan dia memerintah selama 1,5 hingga 2 tahun. Kemudiannya dia akan serah pula kepada Imamul Mahdi. Baru perang masa tu. Subhanallah. Jadi di antara ciri-ciri yang paling penting ahli-ahli jemaah kebenaran ini, tentera-tentera Imamul Mahdi ni, para wali-wali ni, cakap mereka, dakwah mereka, seruan mereka, semuanya ada kaitan dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, Raja segala raja. Tajuk kuliah saya pada pagi ini adalah mengapa tidak jatuh hati kepada Raja segala raja. Hai hati raja diri. Hati ni raja diri. Mengapa engkau tidak jatuh hati kepada Raja segala raja? Raja yang mewujudkan, mentadbir, menjaga, mengatur, mengurus, yang menghidupkan, yang mematikan, mengadili dan menghukum engkau. Engkau hanya raja diri, kita ni. Engkau hanya raja diri, gelaran yang diberi oleh raja sekalian raja. Gelaran kita ini hanya sementara. Hakikatnya engkau bukan raja. Kita bukan raja. Kerana engkau tempat perhatian Tuhan, engkau dipandang mulia. Mulianya engkau sekiranya engkau cinta kepadanya. Maknanya mulianya kita ini sekiranya kita benar-benar cinta kepada Allah, mulialah kita. Maka Allah lah Raja segala raja. Dia yang maha agung, maha baik, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna. Hai hati raja diriku, sepatutnya engkau bersama Tuhanku. Mengapa engkau jarang sangat bersamanya? Maknanya hati kita ni selalu lalai, selalu cuai, selalu lupakan Allah Subhanahu Taala. Mengapa engkau bersama Tuhanku hanya sekali-sekala? Sebab lalai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, engkau saja selalu bersama duitku. Engkau selalu bersama duitku. Kenapa engkau sering sahaja dengan isteri engkau? Kadang-kadang engkau bersama kereta engkau. Tidak kurang engkau selalu sahaja dengan rumah engkau. Apakah engkau sudah jatuh hati dengan duit engkau? Dengan isteri engkau, kereta engkau, rumah engkau? Yang mana hakikatnya duit tadi, isteri tadi, kereta tadi dan rumah tadi, semuanya sebenar-benarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa jatuh cinta, kata Allah, kepada kepunyaanku, kepada harta benda
Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Yang bukan itu semua yang menjadikan engkau, maknanya isteri, duit, kereta, rumah, dia adalah makhluk. Dia bukan menjadikan kita, tapi kita sayang sangat dengan duit, sayang sangat dengan isteri, kereta, rumah dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita meletakkan kecintaan kita yang sepenuh-penuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Allah sebagai Tuhan, Dia yang menciptakan kita, mentadbir, selaku pentadbir, pengurus, penjaga, pemurah, pengasih, menghidup dan mematikan kita. Jadi kalau engkau benar-benar mengenalnya, kalau kita benar-benar mengenal akan Allah, tentulah kita akan jatuh hati kepadanya, kepada Allah. Sebab itu pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jika engkau jatuh hati kepada Allah, engkau akan sentiasa bersama dengan Allah, di backup, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kita akan mabuk, dalam arti kata penuh kerinduan, suka, cinta, sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang tahulah percintaan kita terhadap Tuhan kita setelah datangnya kenal, cinta dan takutkan Tuhan, maka orang akan anggap kita ini gila. Sampai tahap itu pun. Jadi pejuang-pejuang kebenaran ini kerjanya dalam hati mereka ini membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mempromosikan Allah, mengenalkan manusia kepada Allah. Semua yang berlaku dalam dunia ini dikaitkan dengan Allah. Berlakunya, tidak berlakunya sesuatu itu dikaitkan dengan Allah. Mereka ini sentiasa sama ada nikmat silih berganti ataupun ujian bala bencana dikaitkan dengan kuasa, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik-baik belaka. Mereka senantiasa bersyukur. Di mana Allah menyebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba aku yang bersyukur. Jadi hendaklah kita berusaha untuk menjadi diri kita ini orang yang banyak bersyukur. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu lagi pandangan, iaitu betapa ramainya orang yang mengerjakan syariat, ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah itu syariat lah. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita melaksanakan syariat, kadang-kadang belum tentu lagi dia bertunjangkan atas iman, belum tentu lagi dia bertunjangkan atas tauhid. Sebab itulah orang yang benar-benar bertauhid, orang yang benar-benar membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka mereka sahajalah yang dapat melaksanakan syariat ini mengikut SOP, mengikut kehendak dan tuntutan dari agama menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita tahu segala macam nikmat, kita ni pun tak wajib ada kat dunia ni. Harus sahaja dijadikan kita dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam, kesihatan, ada anak, ada isteri, ramai anak, ramai isteri. Keluarga besar, rumah besar, isteri besar, subhanallah. Macam-macam kita dapat ni. Kesihatan, nikmat. Apa-apa sajalah. Makan pun sedap-sedap, subhanallah. Yang kaya-kaya makan sedap-sedap lah. Tapi mengapa tidak kita tanya diri kita, adakah kita ni dah benar-benar jatuh hati cinta? Jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup berkorban sehingga akhirnya nyawa dikorbankan fi sabilillah. Mula-mula korban duit. Mula-mula korban masa, bangun malam, tahajud. Korban macam-macam lah korban ni. Sampai akhirnya terkorban di atas jalan fi sabilillah, kerana berjihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, marilah kita ini bersempena dengan kebangkitan Islam. Walaupun keadaan negara kita ini, politiknya dengan cara mereka, biarkanlah mereka. Kita doakan saja yang baik-baik untuk mereka. Namun masa akan terus berjalan, dari masa ke semasa berubah. Tetap masa akan terus berjalan. Orang politik dengan cara politiknya, kita baikilah diri.
kita usahakan taubat. Dan kita menjadikan hidup mati kita dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kalau kita benar-benar jadi ahli tauhid yang tidak mensyirikkannya, kita benar-benar jatuh cinta dengan raja sekalian raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kehidupan kita akan diselamatkan. Kehidupan kita akan diberi keberkatan. Kehidupan kita akan diberi rahmat. Dan insya-Allah moga-moga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang baik, mati yang selamat dalam alam barzah, mati yang selamat di padang mahsyar, dan akhirnya kita akan lalui titi siratal mustaqim. Semua orang akan lalu. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullahalazim. Jadi kita ada masa lagi. Sebab apa kita ada masa lagi? Kita masih hidup ni. Masih ada tenaga, masih boleh usaha, masih boleh berikhtiar, masih boleh berdoa, masih boleh zikir, baca Quran, selawat dan macam-macam lagi. Jadi marilah kita usahakan. Usahakan apa tuan-tuan? Amal yang ikhlas, amal soleh, amal takwa. Dan selalu saya ingatkan, ingatlah pemimpin hari ini yang bakal muncul adalah Fattah At-Tamimi. Dan sebelum daripada itu, laluan kepada insya-Allah raja-raja Melayu yang di Pertuan Agong untuk melaksanakan amanah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga raja-raja kita doakan semua mereka itu selamat, mentadbir, mengurus tadbir negara ini dengan baik, dengan adil. Moga-moga Malaysia ni akan terus aman sampai satu ketika nanti Malaysia akan benar-benar berwibawa, benar-benar dipandang tinggi oleh seluruh masyarakat dunia amnya. Sekian, ampun maaf daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.